السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh keberkatan ini, penghulu bagi segala hari, kita dapat meneruskan pembelajaran tadabbur surah Al-Mulk, yang mana alhamdulillah kita dah sampai pada ayat yang ketiga dan juga pada ayat yang keempat. Namun kita belum lagi sempat membincangkan dari sudut apakah tindakan yang kita boleh ambil daripada ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ayat yang ketiga dan yang keempat, Allah telah memberitahu kepada kita bahawa Dia telah menciptakan 7 lapisan langit ini penuh dengan kesempurnaan. Tidak ada sebarang cacat cela, tidak ada sebarang kekurangan pada ciptaan Allah. Malahan ciptaan Allah tersebut menunjukkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Maka kita telah sama-sama mendapat 2 pengajaran. Jadi kita terus pergi kepada tindakan selepas tadabbur, muka surat nombor 75 bagi nota yang bercetak. Kita lihat apakah yang kita perlu lakukan setelah kita memahami apa yang Allah sebutkan pada ayat yang ketiga dan yang keempat. Yang pertama, sudah pasti kita kena ambil waktu yang ada, kita merenung. Kita lihat langit-langit yang ada di atas kepala kita, kita renung, kita fikir tentang kesempurnaan kejadian langit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita sebelum kita pergi yang kedua tu, kalau kita lihat muka surat 75 surah Ali Imran, 10 ayat yang terakhir daripada ayat nombor 190, ayat ini selalu Nabi bacakan setelah Nabi bangun daripada tidur. Nabi akan mengulang-ulang 10 ayat yang terakhir ini, iaitu ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Kenapa? Kerana pada ayat ini Allah menceritakan bahawa apa yang Allah cipta di alam ini, macam Allah cipta langit, Allah cipta bumi, Allah tukar malam, Allah tukar ada waktu siang, semua itu digunakan untuk menunjukkan Allah ini berkuasa. Jadi sepatutnya kita kena tiru macam Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi memperakui apa yang Allah cipta itu bukanlah sia-sia. Okay. Tindakan yang kedua yang kita akan sebut pada pagi ini ialah apa yang kita boleh belajar daripada Allah. Kenapa Allah suruh tengok langit tu berulang-ulang kali? Kenapa? Jadi kita dapat belajar dekat sini bahawasanya apabila kita melihat berulang-ulang kali, ia membawa maksud kepada meneliti suatu kerja yang kita hasilkan berulang kali. Lepas kita siap, kita semak berulang kali, periksa berulang-ulang kali. Untuk apa? Untuk kita memastikan ada kesempurnaan daripada apa yang kita lakukan, seperti mana Allah memerintahkan tengok langit itu berulang-ulang kali, bagi kita melihat kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita terus pergi kepada ayat yang kelima. Okey, ayat yang kelima ni
Kita baca terlebih dahulu, nanti kita buat hubung kait di antara ayat 1 sampai ayat yang kelima. Boleh lihat muka surat nombor 77. Kalau tuan-tuan lihat dalam soft copy, slide nombor 154. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Kita lihat terjemahan terlebih dahulu, lepas tu nanti kita kaitkan dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Okey. Walaqad, dan sesungguhnya kami benar-benar, kata Allah, zayyannas sama, telah menghiasi langit. Langit yang mana? Ad-dunya, langit dunia. Okey. Langit dunia ni adalah panggilan kepada langit yang paling dekat dengan kita. Itulah dipanggil langit dunia. Kalau ayat sebelum ni, pada ayat nombor 3, Allah kata 7 langit. Kali ini Allah tak minta kita lihat ke 7-7. Allah nak sebut langit yang paling dekat sekali dengan kita, dia panggil langit dunia. Kenapa dengan langit tu? Allah telah hiaskan langit-langit itu bimasabih, dengan bintang-bintang. Tapi kalau kita terjemahkan perkataan masabih, sebenarnya adalah merujuk kepada pelita-pelita. Tapi masabih dekat situ sebenarnya merujuk kepada bintang-bintang. Kemudian Allah katakan lagi, bintang-bintang itu digunakan untuk apa lagi? Waja'alnaha, dan kami jadikannya, iaitu bintang-bintang itu, rujuman lisyayatin, sebagai alat rejaman terhadap para syaitan. Syaitan di sini merujuk kepada syaitan di kalangan jin. Ada syaitan-syaitan yang Allah jadikan bintang-bintang itu alat untuk merejam syaitan. Kenapa? Nanti kita akan sebutkan. Kemudian Allah nak kata lagi, syaitan ini selain dia direjam dengan bintang-bintang itu, wa a'tadna lahum azabas sa'ir, dan kami telah sediakan untuk mereka azab, iaitu azab neraka as-sa'ir, yang menjulang-julang. As-sa'ir merujuk kepada salah satu nama daripada nama-nama neraka. Okey, ayat nombor 5 ni Allah nak sebut tentang penjagaan langit, tetapi fokus dia juga pada bintang-bintang. Okey, bintang-bintang ni kalau kita baca pada ayat ni, Allah kata dia diciptakan untuk mencantikkan langit. Bintang dia akan keluar cahaya untuk mencantikkan langit. Jadi kita kena tengoklah
bintang-bintang di waktu malam supaya nampak langit ini. Kalau tak ada cahaya, dia gelap, dia jadi tak cantik. Maka Allah cantikkan langit ni dengan bintang-bintang. Sebab tu dia keluar cahaya-cahaya. Ayat ini kalau kita hubung kaitkan dengan ayat yang sebelumnya, cuba tuan-tuan lihat muka surat nombor 76. Ayat yang kelima ni, bintang-bintang ni dijadikan sebagai bukti yang ketiga kekuasaan Allah yang sangat sempurna. Yang ketiga adalah penciptaan bintang-bintang. Kalau kita ringkaskan daripada apa yang kita pelajari pada ayat nombor 5 ni, kita lihat maklumat pada muka surat nombor 77. Ayat yang kelima ini kita mendapati bintang Allah jadikan ada dua fungsi. Jadi kita boleh tengok dekat carta tu, ada dua fungsi bintang. Satu untuk menghias langit, satu lagi untuk merejam syaitan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, bintang ini sebenar-benarnya kalau kita kumpulkan kesemua sekali maklumat tentang bintang di dalam Al-Quran, bukan sekadar suratul Mul, kita akan menemukan Allah jadikan bintang ni 3 sahaja fungsi dia. Bagi kita mungkin macam ayat ni ialah bintang kan, kita tak manfaat sangat bintang tu. Tapi kalau orang dulu, mereka sangat manfaatkan bintang ni. Tapi sebenarnya bagi manfaat kepada kita sebenarnya apa dia? Okey, fungsi bintang ni ada 3, tapi dalam suratul Mul Allah sebut 2 sahaja, untuk hias langit dan untuk menjaga langit daripada syaitan-syaitan yang langit itu, bintang itu digunakan untuk alat merejam syaitan. Nanti kita akan sebut kenapa untuk direjam. Dan nombor 3, rupa-rupanya bintang-bintang ni Allah gunakan sebagai kompas, sebagai petunjuk arah, petunjuk jalan bagi orang-orang yang terdahulu. Sekarang pun boleh digunakan. Okey, tuan-tuan boleh tengok dalam surah ni, kita tengok dalam suratul Nahl ayat nombor 16, kita akan jumpa fungsi bintang, wa bin najmi hum yahtadun. Lepas tu kalau tuan-tuan lihat dalam suratul Al-An'am ayat 97, Allah ada sebut fungsi bintang tu untuk apa. Allah Ta'ala kata litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahri. Allah kata sebagai pedoman, sebagai petunjuk dalam kegelapan malam di waktu darat, di darat dan juga di laut. Okey, sekarang kita kembali kepada membincangkan kenapa bintang tu Allah gunakan untuk merejam syaitan. Kenapa? Okey, mari kita lihat dalam surah Jin terlebih dahulu. Saya minta tuan-tuan buka rujukan pada muka surat nombor 84. Kita tengok muka surat nombor 84. Mari kita belajar pagi ini tentang jin, yang mereka ini adalah digelar syaitan. Okey, digelar syaitan. Okey, tuan-tuan dah jumpa muka surat nombor 84. Okey, kita tengok ayat dia dalam surah Jin. InsyaAllah nanti kita akan belajar surah Al-Jin, surah nombor 72. Sebab banyak sangat orang kita ni tersalah sangka dengan jin, kan, sian jin, sikit-sikit jin.
kan, seluar dia pun orang pakai. Tak adalah, tu gurau je. Jin ni sebenarnya, kalau siapa yang belajar surah Jin, surah 72, tuan-tuan akan mendapati ada jin yang Islam, ada jin yang kafir. Surah Jin tu surah yang nak jin tu cerita kepada Nabi. Jin tu cerita kepada Nabi. Jin ni, kalau kita baca dekat surah Jin ayat 8 hingga 9 ni, mereka mengatakan macam ni. Mereka kata, saya terus baca terjemahan ya. Mereka ni dulu, mereka akan pergi dekat langit-langit ni untuk mereka mengintai, mereka curi-curi dengar berita-berita langit. Ketika mana mereka nak curi dengar berita langit ni, mereka dapati langit-langit ni penuh dengan pengawal-pengawal yang sangat kuat kawalannya, dan adanya syihab, iaitu tahib-tahib bintang, maknanya meteor, tahib bintang tu. Jin cakap. Sebab tu kita sebut tadi kan, ayat 3-4 pasal langit kan, kita nampak langit ni macam tak ada apa-apa, tapi sebenarnya satu lagi kerajaan Allah yang hebat adalah di langit. Langit ni adalah tempat tinggal para malaikat. Langit-langit ni, langit 1, 2, kalau kita belajar pasal langit, Masya Allah, kita akan dapati kebesaran Allah yang maha agung. Langit ni, dekat situlah sebenarnya ada lauh mahfuz. Segala perkara yang berlaku dekat alam ni, Allah Ta'ala akan minta kepada para malaikat untuk jalankan semua benda-benda di alam ni. Turunkan hujan, turunkan rezeki, macam-macam. Tetapi ada di kalangan para jin ni, mereka naik ke langit tu, mereka cuba dengar apa malaikat-malaikat ni berbual. Berbual tu tentang apa nak kena buat, apa nak kena buat. Maka malaikat pergi dekat langit, mereka mengintai, mereka curi-curi dengar. Sebab tu kalau tuan-tuan baca dekat ayat nombor 9 tu, jin tu cakap, dia kata, dulu dia kata, kami dapat duduk dekat langit-langit tu nak dengar apa para malaikat ni sebut. Tapi sekarang dia kata, siapa yang cuba curi dengar, dia kena dilontar dengan tahib-tahib bintang yang dah bersiap sedia untuk melontar mana-mana para jin di kalangan syaitan. Kita faham tak cerita ni? Rupa-rupanya bintang yang digunakan untuk merejam syaitan tu adalah syaitan di kalangan jin yang dia pergi curi berita-berita di langit. Dulu sebelum Nabi diutuskan, sallallahu alaihi wasallam diutuskan, mereka senang je boleh naik. Tapi sejak Nabi SAW diutuskan, mereka tidak lagi boleh mendengar sebebas-bebasnya seperti dahulu. Mereka dapati, dah ada pengawal, malaikat lah. Lepas tu, ada tahib bintang. Itulah pusing bintang tadi tu. Okey, tuan-tuan kena baca lagi ayat yang lain. Ayat ni tuan-tuan, surah Al-Jin juga, kalau tuan-tuan gunakan untuk jampi orang yang kerasukan jin, dia sangat powerful. Kalau orang kena rasuk jin, betul lah dia rasuk jin tu lah, tuan-tuan boleh baca antara surah dia, baca surah tu jin. Surah tu jin. Nanti kita boleh ajar ruqyah untuk jampi daripada jin. Okay, kemudian kita tengok surah yang kedua. Mari kita tengok dalam surah yang kedua. Tuan-tuan boleh rujuk juga di dalam suratul Saffat. Okey, kita tak sempat nak baca ke semua-semua sebab waktu kita agak terbatas. Saya sebutkan saja ayat, nombor surah dia, saya sebut ringkas saja, nanti tuan-tuan boleh baca dengan lebih terperinci. Okey, kalau tuan-tuan tengok dalam suratul Saffat ayat nombor 6 hingga 10 tu, muka surat nombor 81, Allah ada sebut pada ayat nombor 8 tu,
Allah telah jaga langit-langit daripada syaitan yang derhaka. Okey, lepas tu tuan-tuan baca juga pada ayat nombor 9 dan ayat nombor 10, Allah mengatakan tentang bintang itu digunakan untuk melontar, menghalau mana-mana syaitan yang mencuri dengar berita langit. Dan tuan-tuan juga boleh baca satu lagi ayat dalam suratul Hijr, ayat nombor 16 dan ayat nombor sehingga ayat nombor 18, suratul Hijr, muka surat nombor 83. Okay, tuan-tuan boleh baca dekat situ cerita tentang para syaitan nak curi berita langit. Sebab itu kalau tuan-tuan nak ruqyah, tuan-tuan boleh baca yang saya sebut tadi itulah. Surah As-Saffat ni baca, kalau boleh baca daripada ayat 1, paling pendek baca sampai ayat nombor 10. So syaitan yang rasuk tu nanti dia akan rasa macam sebab ayat tu sebenarnya sangat kena pada kelemahan syaitan di kalangan jin. Begitu juga tuan-tuan boleh baca surah Al-Hijr, suratul Al-Hijr ni paling pendek boleh baca ayat nombor 16 sampai nombor 18. Cuba tuan-tuan buat. Selepas ni semua syaitan takut. Dia tengok jemaah Masjid Taqwa ni, sebab dia tahu jemaah Masjid Taqwa ni dia ada ilmu menghalau para jin dengan dia baca ayat-ayat ni. Bukti tuan-tuan. Cuba tuan-tuan baca. Baik. Tuan-tuan puan rahimani wa rahimakumullah, kita pendekkan cerita dia. Cuma waktu kita dah sampai kepada 20 minit yang pertama, kita kena sambung perbincangan ni pada esok pagi. Sebab dia agak panjang sikit, tapi sebab dia nota, saya harap tuan-tuan bacalah terlebih dahulu. Baca terlebih dahulu supaya mudah mengikuti apa yang kita nak belajar. Baik, esok kita akan cerita, ada tak jin yang dia berjaya mencuri berita apa yang para malaikat tu katakan. Esok insya-Allah kita akan ceritakan. Esok maafkan saya, Isnin. Esok tu maksudnya Isnin lah. Hari Isnin, tunggu lagi dua hari insya-Allah. Nanti kita akan ceritakan berita yang dia dapat tu, mereka nak share dekat siapa. Jin ni dia ada WhatsApp group. Contoh, so dia akan share, dia dapat maklumat daripada langit tu, dia akan bagi kepada siapa. InsyaAllah kita bincang pada hari Isnin yang akan datang, bermula muka surat 85 sehingga muka surat nombor sampai hujung lah insyaAllah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وبله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.